Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa bi atharihi wa da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita diberikan nikmat, kesempatan, kurniaan Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada di dalam majlis ilmu, iaitu perbahasan kita berkenaan dengan amsalul Quran, yakni perumpamaan di dalam Al-Quran Al-Karim, yang mana kita masih lagi membahaskan berkenaan dengan perumpamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yunus ayat 24 sehingga 27. Kalau kita lihat perumpamaan tu bersambung sampai ke ayat 27. Maknanya yang ada makna perumpamaan sehingga ayat 27. Maknanya 24 sampai 27. Baik. Jadi kita lihat ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Amthal fil Quran Al-Karim. Wa minha qawluhu ta'ala, innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nasu wal an'am hatta idha akhadatil ardu zukhrufaha wa zayyanat ila akhirih, ila qawlihi ta'ala kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Jadi kalau kita baca apa ayat itu, maknanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi hanyalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah tanaman-tanaman di bumi daripada jenis yang dimakan oleh manusia dan binatang ternakan, hingga apabila bumi itu lengkap sempurna dengan keindahan dan perhiasannya, serta penduduknya pun menyangka bahawa mereka pasti menguasainya, yakni mengambil hasilnya, menuai hasilnya, tiba-tiba datang perintah kami menimpakannya dengan bencana pada waktu malam atau pada siang hari, lalu kami jadikan ia hancur lebur seolah-olah ia tidak ada sebelum itu. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat kami satu persatu kepada kaum yang berfikir. Baik. Di sini Imam Ibn Qayyim dan kitab ini dia potong, maknanya dia ringkaskan. Disebut ayat itu sampai wazayyanat, sampailah kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Kalau kita lihat ayat itu secara penuh, maknanya Allah Subhanahu wa taala kata, innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'amu hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wazayyanat wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alayha ataaha amruna laylan aw nahara faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Baik. Jadi ayat ini kalau kita tengok dalam tafsir, antaranya adalah tafsir Al-Mukhtasar. Mukhtasar fi tafsir Al-Quran Al-Karim, disebutkan secara ringkas maksud ayat ini, sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia yang kamu nikmati yang cepat berlalu. Yani ayat ini nak cerita tentang cepatnya dunia ini berlalu. Kehidupan di dunia ini cepatnya ianya berlaku dan cepatnya ia berlalu. Adalah seperti hujan yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di bumi yang dimakan oleh manusia daripada biji-bijian dan buah-buahan, dan dimakan oleh binatang ternakan berupa rumput dan tumbuhan lain,
Sehingga apabila bumi mengambil warnanya yang indah dan berhias dengan pelbagai jenis tanaman, dan penduduknya menyangka mereka mampu menuai hasil yang ditumbuhkan, datanglah ketetapan kami untuk membinasakannya. Baik, datanglah ketetapan kami itu maknanya qada'uha ataupun qada'una bi ihlakiha, yakni azab kami, ketetapan kami untuk memusnahkannya. Sama ada datang waktu siang ataupun waktu malam, maka kami menjadikannya laksana tanah yang sudah dituai. Faja'alnaha hasidan Faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams. Seakan-akan ianya lam takun amirah, seakan-akan dia tidak pernah dimakmurkan. Maknanya seakan-akan dia tidak pernah dimakmurkan dengan tanaman dan pepohon sebelumnya. Baik. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Dan demikianlah kami telah menjelaskan kepada kamu tentang keadaan dunia dan cepatnya ia berlalu. Kami juga menjelaskan bukti-bukti dan tanda-tanda bagi mereka yang berfikir dan mengambil pengajaran. Baik, itu anda terjemahkan daripada tafsir Al-Mukhtasar fi tafsir Al-Quran Al-Karim. Baik, sebelum ni kita tengok perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kita akan tengok balik perkataan-perkataan daripada salafus salih, daripada sahabat Nabi, tabi'in, daripada ulama tafsir dalam mereka mentafsirkan ayat ini. Sebelum tu kita tengok dulu apa yang Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala sebutkan di sini. Baik, syabbaha subhanahu al-hayah ad-dunya fi annaha tatazayyana fi 'aini an-nadhir fataruqahu bi zinatihi wa ta'jubuhu atau wa ta'jabahu fayamilu ilaiha wa yahwaha ightiraran minhu biha. Baik, Allah Ta'ala umpamakan kehidupan dunia ini fi annaha tatazayyana, maksudnya ianya berhias, ianya kita nampak sangat indah kerana dia dihiasi dengan pelbagai bentuk keindahan, aneka ragam warna, nikmat. Dalam konteks ayat ini Allah Ta'ala ceritakan tentang tanaman itu sendiri, nabatul ard, maknanya tumbuhan yang tumbuh melata di atas muka bumi ini, mimma ya'kulun nas wal an'am, yang dimakan oleh manusia, yang diambil manfaat oleh manusia dan juga binatang ternakan. Hatta idza akhadatil ard zukhrufaha wa zayyana, sehinggalah ianya maknanya menghiasi kepada pandangan manusia yang melihat. Annaha, seperti Imam Ibnul Qayyim kata kat sini, annaha tatazayyana fi 'ainin nadhiri, maknanya apa yang kita nampak dalam konteks pandangan mata kita sebagai seorang manusia. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran ini Allah Taala berkata-kata dengan kita dengan apa yang kita boleh nampak dan apa yang kita boleh lihat. Allah Subhanahu Wa Taala takkan berkata-kata ataupun tidak akan menyebutkan apa sahaja perumpamaan ataupun perintah ataupun larangan, melainkan semuanya mampu dicerna oleh akal kita dan mampu dicerna oleh panca indera kita, dan antaranya adalah apa yang kita nampak melalui pandangan mata kita. Ini salah satu daripada deria dan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Jadi Ibnu Qayyim berkata dekat sini bahawasanya Allah Ta'ala umpamakan kehidupan dunia itu bahawasanya ianya yakni nampak indah pada pandangan mata, sehingga menyebabkan apabila kita melihat keindahannya itu, maka kita akan menjadi kagum.
Fayamilu ilaiha, dan kita akan cenderung kepadanya. Betul tak? Wa yahwaha ightiraran minhu biha, dan kita akan cenderung dan kita akan suka, dan kita akan merasa tenteram dan selesa dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan berupa dunia. Kalau kita boleh buat gambaran apa yang kita tengok di atas muka bumi ini, keindahan yang ada, maknanya itu menyebabkan pandangan mata kita itu merasa kagum, dan fatamilu ilaiha, kata Imam Ibn Qayyim, sehingga hati kita cenderung kepadanya. Hati kita cenderung kepada. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada dalam ayat yang sama, Allah kata wa dhanna ahluha annahum qadiruna ala hasadi ma anbatat wa qatafihi. Dikatakan bila Allah kata wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha, dan penduduknya, maknanya mereka yang Allah Taala kurniakan tanaman itu, yakni merujuk di sini keindahan dunia itu. Wa dhanna ahluha, sehingga apabila mereka melihat, mereka cenderung kepada dunia, kehidupan dunia ini, keindahannya, dan mereka menyangka mereka mampu untuk menuai hasilnya. Maknanya mereka mampu untuk mendapatkan kenikmatan dunia itu, keindahan dunia itu. Ataha amruna lailan aw nahara, tiba-tiba datang makna perintah kami, yakni ketetapan Allah Subhanahu wa taala, hukumannya, azabnya. Maka Allah kata faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams, maka kami jadikan tanaman-tanaman yang diumpamakan dengan kehidupan dunia itu hasidan, maknanya seperti dia dah tertuai, seperti dia dah maknanya musnah, hancur. Ka'an lam taghna bil ams, seakan-akan ianya tidak pernah dimakmurkan sebelumnya, maknanya kering kontak, seakan-akan ianya tak wujud. Apabila datangnya kemusnahan, maknanya seakan-akan tidak pernah dimakmurkan kawasan tersebut ataupun tanah tersebut. Jadi kalau kita tengok tafsir daripada salaf, baik kita tengok balik Imam Ibn Qayyim sebut tadi, dia kata di sini wa yahwaha ightiraran minhu biha fayamilu ilaiha. Ibn Qayyim kata kita tengok, kemudian hati kita cenderung. Sebab semuanya yang sampai kepada hati kita ini adalah melalui pandangan mata yang akan membekas ke dalam hati, dan kecenderungan kita itu akhir sekali membawa kita, kecenderungan jiwa kita terhadap dunia ini akhir sekali menyebabkan kita ightiraran minhu biha, kita terpedaya, kita terpedaya dengannya. Sehingga kan apabila kita terlampau terpedaya dengan kehidupan dunia ini, hatta idza dhanna annahu malikun laha qadirun 'alaiha, bila kita terpedaya, kita seakan-akan kita menyangka bahawasanya kita dapat menikmati keindahan dan kenikmatan dunia ini selama-lamanya. Betul tak? Itu dah sampai kita terpedaya. Bila kita dah dipenuhi dengan kenikmatan, kita nampak segala-galanya di hadapan mata kita. Kita mampu untuk makan ini, kita mampu untuk tanam ini, kita mampu untuk tuai hasil ini, kita mampu untuk macam-macam sekarang ni, nikmat yang sangat banyak yang ada di hadapan mata kita, dan Allah Ta'ala sahaja yang tahu betapa banyaknya nikmat yang kita tak mampu untuk hitung. Kiralah nikmat yang kita ada.
bermula daripada kita bangkit subuh tadi, tidur balik, nanti dalam sela masa yang ada pagi ini, berapa banyak nikmat yang tak terhitung banyaknya. Yang Imam Ibn Qayyim disebut dekat sini, perumpamaan ini maksudnya Allah Ta'ala nak bagi tahu apabila nikmat itu terlampau indah yang menyebabkan manusia cenderung kepadanya, terpedaya dengannya, yamilu ilaiha wa yahwaha iqtiraran minhu biha. Dia bila cenderung tu adalah permulaan. Okey, kecenderungan kita terhadap dunia salah ke? Tak salah, kerana memang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita ini khalifah di atas muka bumi dan akan cenderung kepada dunia. Zuyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa' wal banin wal qanatir. Kan? Diperhiaskan kepada manusia ini hubbus syahawat, cinta kan syahwat. Syahwat ni antaranya harta benda, yakni sebahagian daripada dunia. Wanita, al-banin, anak pinak, anak-anak lelaki, al-banin lebih khusus. Dan kecenderungan itu tidak dicela asalnya, kerana memang Allah Ta'ala jadikan kita ini cenderung kepada dunia. Cuma yang dicela adalah al-ightiraru minhu atau al-ightiraru biha, terpedaya dengan keindahan dunia ataupun kenikmatan dunia. Terpedaya itulah yang menyebabkan seseorang itu bertindak melampaui batas. Sebab kita kena tengok konteks ayat ni. Macam mana kita nak faham perumpamaan ni, kita kena tengok konteks ayat ini, munasabah ayat ni. Munasabah ayat ni, kalau kita tengok ayat ini sebelum dia, sebelum ayat ini cerita tentang apa? Cuba buka balik Yunus ayat 23. Okey. Okey, ya ayuhan nasu innama baghyukum ala anfusikum mata'al hayatid dunya thumma ilayna marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wahai manusia, sesungguhnya hanya saja baghyukum maknanya kezaliman, sikap melampaui batas kamu. Yakni wahai manusia, Allah kata innama aqibatu baghikum as-sayyi'ah ala as-sayyi'ati ala anfusikum. Sesungguhnya sikap kezaliman kamu, baghyukum, melampaui batas kamu, bagha, bagha sama macam makna tagha. Idhab ila fir'aun innahu tagha. Tagha dengan bagha dia ada makna yang sama. Antaranya tagha melampaui batas, bagha melampaui batas juga. Bagha maknanya kezaliman yang dilakukan yang berbentuk dosa, as-sayyi'ah. Jadi Allah kata aqibatu baghyukum. Tengok dalam tafsir disebutkan bagha. Yakni ayat tu ayat yang ke-23 kan. Kita nak tengok munasabah dia. Sebab bila kita tahu ayat yang sebelum dia, maka kita akan faham apa maksud perumpamaan tu dengan lebih tepat. Baik. Okey. Dikatakan pasal ayat tu cerita tentang falamma anjahum idahum yabghuna fil ardi bighairil haqq. Yakni merujuk kepada maknanya orang-orang yang musyrikin. Betul tak? Sebab Allah Ta'ala cerita sebelum tu, ayat tu, maknanya orang-orang musyrikin ni apabila mereka ditimpa kesusahan, dipukul angin, dipukul ombak di lautan, mereka dikepung daripada seluruh arah ketika mereka maknanya berlayar,
di dalam kapal di lautan. Wa dhannu annahum uhita bihim, dan mereka sangka mereka akan tenggelam dah. Mereka dikelilingi dengan ombak lautan yang besar. Da'u Allah mukhlisina lahuddin. Ketika itu mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan, memurnikan kepadanya agama. Maknanya memurnikan doa mereka kepada Allah. Maknanya orang musyrikin ni bila mereka ditimpa kesusahan, mereka akan ingat Allah. Mereka akan tauhidkan Allah semurni-murninya. Waktu tu mereka tak sebut dah Lata ke Uzza ke Manah ke, tak sebut dah apa Wat ke Suwa' ke Yaghus ke Ya'uq ke Nasr. Ini nama-nama berhala mereka, atau berhala yang mereka warisi daripada nenek moyang mereka. Ada yang kata daripada zaman Nabi Nuh kan, Wadda, Suwa', Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Dalam surah Nuh tu asalnya adalah 5 orang saleh, keturunan Nabi Adam kan. Tapi bila mereka meninggal, kemudian datang syaitan, datang iblis, menyesatkan anak keturunan mereka. Mula-mula dia suruh buat patung dulu, mula-mula dia suruh buat gambar dulu, mula-mula dia suruh pergi kubur, buat kemah dulu. Kubur dulu tau. Tak, betul. Kalau kita baca betul-betul riwayat Ibn Abbas, riwayat daripada salaf, dia start daripada kubur. So jangan ingat kubur ni tak ada tak ada kaitan dengan apa-apa kesyirikan. Bahkan kubur itu memang signifikan, dia punya kaitan dia dengan kesyirikan. Dia akan start dekat kubur dulu. Sebab apa? Sebab syaitan ni dia nak bawa terus kepada kesyirikan tu. Dia takkan terus suruh orang buat syirik. Dia akan step by step. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dia ada khutuwat dia, dia ada langkah-langkah dia. Jadi bila start di kubur tu, dia suruh pergi ingat dulu. Bukan buat syirik pun, kenang jasa-jasa orang soleh tu. Mereka ni orang yang baik. Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Kemudian bila kamu balik rumah, takkan nak pergi kubur lagi. Dia buat logik tu lah. Kita buat gambar. Lau sawwarna, ataupun lau sawwartahum, ataupun kalau kamu gambarkan dia, buat potret dulu, buat gambar. Dalam riwayat disebutkan mereka buat surah gambar. Tak sembah lagi lah, kenang dulu. Syaitan kata, ini dalam riwayat ni dikemukakan oleh Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, fasal dalam kisah Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian bila buat gambar, dia kata okey, kalau kamu nak beribadat, kalau kamu rasa down, kalau kamu rasa tak semangat, tengoklah gambar orang-orang saleh ni, dia akan bagi semangat. Itu dulu. Betul? Macam logik betul juga kan. Kalau kita duduk sorang-sorang tu, nak beribadat tu kita tak semangat. Tapi bila kita tengok orang soleh ni, rasa semangat sikit kan. Kemudian awalnya generasi yang pertama buat, mak ayah yang sebelum buat syirik tu, yang nenek moyang dia buat tu, dia tak buat syirik lagi. Dia hanya buat untuk mengingatkan kepada orang-orang saleh itu, untuk tujuannya untuk menambahkan semangat dan motivasi dalam ibadah. Itu asal. Kemudian bila generasi yang pertama tu meninggal dunia, kata Ibn Abbas, wa nusiyal ilm, ataupun tanassakha al-ilm, ilmu dilupakan. Maknanya generasi yang datang kemudian tu dah tak mengaji, dah jahil, tak belajar dah, hanya ikut-ikutan, hanya taklid buta, dah tak belajar, dah tak menuntut ilmu. Dan yang awal tu dah meninggal, generasi yang awal tu meninggal dunia, ubidat, maka disembah. Dia makan masa tu, generasi tu nak jadi syirik tu. Kemudian lepas tu baru Allah Ta'ala utuskan Nabi Nuh alaihi salam. Maknanya nak bagi tahu, itulah permulaan berlakunya kesyirikan yang pertama di atas muka bumi. Puncanya apa? Al-ghuluw fi salihin, sikap melampaui batas terhadap orang-orang saleh. Jadi jangan main-main. Jangan kita ingat hari ni bila ada orang simpan
gambar wali dalam wallet, kita kata tak apa. Kenangan. Simpan dalam wallet je. Dulu anda ingat waktu anda ngaji kat Kelantan dulu, anda masuk bilik seorang hamba Allah ni. Mula-mula kita tengok kat wallet dia ada gambar wali. Ada gambar wali. Kemudian bila kita masuk, satu hari kita masuk bilik dia, penuh gambar wali. Ingat ni kat wallet je. Dekat dinding. Penuh. Kemudian bila kita pergi masjid, pengalaman kita ngaji kat Kelantan dulu, kita pergi masjid. Lepas keluar masjid tu, Masjid Muhammadi tu, ingat je, kita keluar daripada masjid tu, ada orang meniaga macam-macam lah. Meniaga ni, tak apalah nak meniaga lepas Jumaat, solat Jumaat, ada meniaga yang macam-macam meniaga ni. Tapi mata kita tertumpu dekat satu perniagaan ni. Meniaga apa? Gambar. Gambar wali-wali, ulama Nusantara, orang-orang saleh. Jadi kita tanya, kenapa ni, apa fadilat dia? Waktu tu apa fadilat dia? Tapi alhamdulillah lah, kita tak tergerak untuk beli. Walaupun kita tak tahu kan, tapi kita tanya juga. Jadi bila kita kaji balik yang kisah Nabi Nuh tu, sama jawapan dia. Dia kata kita gantung, dia kata tak ada fadilat apa. Yang mereka tu tak ada fadilat apa, cuma bila kita tengok gambar ulama ni, ibadat dia kata. Yang niaga tu lah. Dia kata ibadat dia kata. Dia letak, dia print gambar tu kan. Gambar ulama tanah Melayu. Adalah sekian-sekian dia campur juga lah ulama-ulama daripada tanah Arab. Anda pun tak ingat, masuk habis ulama-ulama Wahabi pun ada. Betul tu? Ada ulama-ulama Wali Songo atas sekali. Lepas tu ada gambar ulama-ulama Nusantara lah. Kemudian anda ingat lagi gambar Syekh bin Baz pun ada. Dia kata, ni jangan, kami Wahabi pun kami bubuh juga lah. Adil sebenarnya. Habis ulama-ulama semua bubuh. Qardawi pun ada. Adalah gambar, ini ulama-ulama kata. Jadi kita tanya, kenapa kan? Dia kata bila saja kita memang tak ada fadilat apa, tapi bila kita tengok ni, dia bagi kita nak kenal lah. Itu pertama kan. Kita nak kenal dengan ulama, nak kenalkan masyarakat dengan ulama. Jadi itu niat dia baik. Tapi itu katakan itu generasi pertama. Esok yang tahu yang niat dia yang tadi tu, dia kata untuk kenal ulama, betul lah kan? Untuk kenal ulama, kita print gambar dia laminate dia. Lepas tu gambar tu di print, dia laminate, lepas tu dia jual. Kita macam nampak macam education purpose macam tujuan untuk pendidikan, untuk kenalkan ulama. Okey, kita pun sangka baiklah. Tapi sebenarnya bila kita baca balik kisah Nabi Nuh tu, kita baca teliti, ulang kali kita baca, itulah punca dia. Bermula dengan sangka baik, bermula dengan istihsan. Istihsan ni kata Imam Asy-Syafi'i, kita buat sesuatu perkara, kita anggap benda tu baik tanpa kita menilai perkara itu dibenarkan oleh syariat atau tak, ada petunjuk dia dalam syariat atau tidak. Sebab itu perkataan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik, man istahsana faqad syara'a wa man syara'a faqad kafara. Bahawa siapa yang beranggapan baik sesuatu perkara, istahzana, faqad syara'a, dia telah buat syariat baru. Ini khusus dalam amalan ibadah. Dan siapa yang telah buat syariat baru, maka dia telah kafir. Wal'iyadu billah. Jadi kita nampak macam bagus kan, education purpose. Bid'ah ni memang macam tu. Awal-awal dia nampak, kata sebahagian salaf, bid'ah ni dia ada zinatun wa bahjah. Dia macam dunia juga. Dia macam perumpamaan dunia juga. Bid'ah ni dia ada perhiasan dan ada keindahan. Zinatun wa bahjah, kata sebahagian salaf. Mula-mula macam tadi, tapi akhir sekali, bila tak tutup pintu-pintu kerosakan tu, dia membawa kepada perkara yang lebih.
akhir sekali kita tak tahu waktu tu ada dah golongan yang memang dia orang anggap melihat gambar ulama tu mendapat pahala. Waktu tu kita macam tu je, kita ingat macam education purpose kan. Tapi bila kita makin baca, makin kita kaji, sebenarnya memang dah ada golongan yang beranggapan nak beribadat, antara syarat untuk mendapatkan fadilat ataupun kelebihan dalam zikir, antaranya adalah membayangkan wajah guru ataupun syekh tarikat. Ini ada dalam tarikat Naqsyabandi. Yang sebahagian kawan-kawan kita dia pun lawak, dia kata not so bendy. Syairah tu, Asairah. Naqsyabandi. Ada dalam tarikat, bukan dalam tarikat Naqsyabandi saja, bahkan ada dalam tarikat lain, Tijani pun ada. Tarikat semua ada benda ni. Dipanggil dalam konsep yang dipanggil doa, salah satu doa yang mereka amalkan, doa Rabitah. Rabitah ni ikatan. Ana dulu pernah jadi tekong doa. So kita pun pernah amalkan juga dulu, tapi kita ikut-ikutan lah. Waktu kat sekolah dululah. Dah senior suruh, senior kata kena buat, junior kena ikut, kita pun taklid je lah. Kita pun jadi tekong. Bacalah doa Rabitah tu. Anda dah tak ingat dah doa tu, alhamdulillah. Doa bid'ah buat mana ingat. Tapi kita bacalah tekong bersemangat. Anda ingat qad istama'at ala mahabbati, macam tu lah kan. Wa tafarraqat ala mahabbati, macam tu. Dia ada dalam lafaz tu. Kalau kita cari balik jumpa lah. Tapi buat apa kita nak kongsi kan, benda tak bagus kan. Jadi cara nak amalkan doa tu kena pegang tangan, kena ada ikatan, bertali-tali. Kemudian, tapi waktu kami dekat sekolah dulu, senior-senior ni dia macam berbelah bagilah, nak suruh gambarkan, bayangkan sebagainya. Tapi dia kalihkan, dia gantikan dengan dia kata bayangkan wajah-wajah syuhada Palestin. Bayangkan wajah dia macam cover lah. Dia mungkin dia orang adjust lah, macam tak nampak sesat sangat kan. Ataupun mungkin dia sedar benda tu tak boleh, jadi dia pun dia modify lah. Bid'ah kan. Benda dia boleh, alah apa salahnya, kita tukar je lah. Dia bid'ah macam tu lah. Yang datang orang ni, dia ikut hawa nafsu dia ubah macam ni. Datang orang ni lain, dia punya pendekatan jadi macam ni. Biasa standard lah. Tapi kalau kita baca dalam kitab-kitab tarikat sufi, memang kena bayangkan wajah tuan guru. Maknanya kena bayang. Kalau nak berzikir, tuan-tuan dan puan nak berzikir lepas ni, kena bayang wajah guru-guru kita yang mengajar kat Yayasan Taklim. Baru boleh dapat zauq, baru boleh dapat. Itulah perumpamaan dia. Jenuh tu, ramai ustaz kita jenuh nak ingat satu-satu. Kalau ikut guru kan, kena bayang habis lah. Yang cikgu tadika kita, ustaz yang mengajar kafal sekolah, banyak ramai lah, tak terbayang. Tapi dalam tarikat, dia adalah dia punya ulama-ulama dia tertentu. Dia ada dia punya syekh-syekh dia yang tertentu, jadi mereka akan khususkan. Jadi kalau kita tengok, ini antara perkara yang kalau kita tengok apa yang kita sebutkan tentang terpedaya tadi, kita balik pada perumpamaan kita ini, dan kita balik kepada makna ayat yang sebelumnya, ayat 23 dalam surah Yunus, iaitu bila Allah Ta'ala kata falamma anjahum idzahum yabghuna fil ardi bighairil haqq. Setelah falamma maknanya ketika, anjahum maknanya anqadhahum, yani Allah Ta'ala selamatkan mereka daripada kesulitan, daripada tenggelam, daripada ombak lautan yang badai lautan tadi, daripada mati lemas.
idza hum yabghuna fil ardi bighairil haqq. Apa yang mereka lakukan? Maknanya mereka melakukan kezaliman. Ya'tadun. Yabghun, bagha maknanya i'tida. Yabghun maknanya ya'tadun, melampaui batas. Bagha, minal bagha. Kita tengok ayat yang berikutnya. Idza hum yabghuna fil ardi bighairil haqq. Bila Allah selamatkan mereka, tadi yang dah susah tadi ingat Allah. Betul lah, sama macam geng-geng sufi pun sama juga. Tapi sebenarnya lebih dahsyat. Maknanya kesyirikan yang berlaku kepada geng-geng yang sufi yang melampaui batas ni lebih dahsyat lagi daripada musyrikin zaman jahiliyah. Sebab mereka, orang musyrikin zaman jahiliyah, dalam Quran sebut, bila mereka ditimpa kesulitan, mereka ingat Allah saja. Dalilnya ni, antaranya ayat, dan banyak lagi ayat sebenarnya. Kan Allah kata, da'aullaha mukhlishina lahuddin. Betul tak? Mereka mengikhlaskan doa kepada Allah. Betul tu. Tapi bila mereka diselamatkan, maknanya mereka kembali melakukan kesyirikan. Mereka kembali melampaui batas tanpa hak di atas muka bumi. Sebab itu Allah sebutkan dekat lepas ayat tu, Allah seru. Allah kata, ya ayuhan nas, wahai manusia, innama baghyukum ala anfusikum. Sesungguhnya sikap melampaui batas kamu. Al-baghyu ni dalam bahasa Arab kita boleh maksudkan 3. Al-kibru wal-zulmu wal-fasad. Al-baghyu yang bara tadi, ada 3 makna. Al-kibru, sombong. Wal-zulmu, zalim. Wal-fasad, melakukan kerosakan. Al-fasad, al-ifsad. Maknanya dia saling melazimi. Orang yang sombong, dia akan melakukan kezaliman. Pertama sekali, bila dia dah sombong tu, sebenarnya sombong itu sendiri kezaliman. Kerana kezaliman itu maknanya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kan? Sebab kita manusia kan, kita tahu kita, bila Allah Ta'ala sebut kita ni manusia keluar daripada perut ibu kita ni, tak tahu apa-apa, dan kita ni lemah. Kan? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamun syai'a. Allah keluarkan kamu daripada perut ibu kamu dalam keadaan kamu tak tahu apa. Kemudian Allah Ta'ala sebut kita ini maknanya diciptakan daripada mimma'im mahid, daripada saripati air yang hina. Maknanya kalau kita tahu hakikat diri kita ini adalah kita adalah makhluk Allah yang lemah, kita nak sombong tak? Kita nak sombong tak? Tak. Maknanya kita semua ni akan rasa sentiasa menghambakan diri kepada Allah. Kita akan rasa tawaduk, kita akan rasa rendah diri, dan kita akan rasa kita ni manusia yang banyak kesalahan, banyak kekurangan, dan kita berhajatkan kepada Tuhan. Kita berhajatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha sempurna, yang pemilik segala kesempurnaan. Tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kita makhluk, kita hamba ni banyak kelemahan dan banyak kekurangan. Bila kita sombong, kita dah berlaku zalim. Betul tak? Sebab kita letakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kita letakkan kita punya kemanusiaan, perhambaan kepada perkara yang tak sepatutnya, itu kesombongan. Sebab itu kalau kita baca Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang maha indah, maha agung, antara nama Allah Al-Mutakabbir, betul? Maknanya Allah Ta'ala yang maha sombong, Al-Mutakabbir. Dan dalam hadis Nabi kata sifat sombong ini adalah rida'ur Rahman. Maknanya selendang Allah Ar-Rahman, maknanya pakaian Allah, maknanya sifat bagi sifat Allah. Maknanya tak boleh kita ambil sifat Allah itu. Ini antara nama dan sifat yang tak boleh mana-mana makhluk, maknanya dia mencontohi hal tersebut. Tak boleh. Kerana dia hanya sifat yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kesombongan dan juga kezaliman dia melazimi. Kemudian
kezaliman itu pula akan melazimkan al-fasad, kerosakan. Sebab itu Allah Ta'ala sebutkan kezaliman yang paling besar di atas muka bumi ini syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang paling besar. Baik, Allah kata innama baghyukum ala anfusikum. Maknanya kezaliman yang kamu lakukan, melampaui batas yang kamu lakukan, kesombongan yang kamu lakukan, baik, balasannya akan diterima oleh kamu sendiri. Maknanya kamu akan dapat. Maknanya apa yang kamu lakukan berupa kezaliman. Maknanya kezaliman itu Allah akan jadikan natijah dan akibatnya ke atas kamu sendiri. Maknanya kamu akan mendapat akibatnya. Innama baghyukum ala anfusikum. Kemudian Allah kata mata'al hayatid dunya. Apa maksud mata'? Ay maladzatud dunya. Maladzatul hayatid dunya, kelazatan. Kesenangan kehidupan dunia itu mata', Allah kata. Mata'al hayatid dunya. Thumma ilaina marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan. Dan kami akan memberitakan kepada kamu semua, mengkhabarkan kepada kamu semua apa yang dahulu kamu lakukan, bima kuntum ta'malun, apa yang dahulu kamu lakukan di dunia. Kemudian barulah datang innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'. Okey, faham tak? Maknanya, okey. Ayat tu Allah kata tentang kezaliman, tentang kesombongan, tentang al-fasad, kerosakan yang dilakukan, kezaliman yang dilakukan oleh manusia di atas muka bumi ini. Kemudian tiba-tiba Allah kata mata'ud dunya ataupun mata'al hayatid dunya. Kemudian Allah tiba-tiba Allah Ta'ala sebut keindahan ataupun tentang kelazatan dan juga kesenangan dalam kehidupan dunia ini. Apa fungsi dia kat situ? Seakan-akan Allah Ta'ala nak bagi tahu dekat kita, semua yang berlaku kezaliman ini, kesombongan, fasad, kerosakan, disebabkan terpedayanya manusia dengan kesenangan di dunia. Itu maksud dia. Sebab itu disebutkan dalam tafsir dia kata ya ayuhan nas innama aqibatu baghikum sayyiati ala anfusikum. Maknanya innama baghyukum ala anfusikum tu maknanya akibat kezaliman kamu, kesombongan kamu, kerosakan yang kamu lakukan di atas muka bumi ini akan kembali kepada kamu. La yadurru fallahu la yadurruhu baghyukum. Kezaliman yang kamu lakukan, kesombongan yang kamu lakukan, kerosakan yang kamu lakukan di atas muka bumi ini tak memudaratkan Allah. Langsung tak memudaratkan Allah. Itu maksud innama baghyukum ala anfusikum. Kemudian Allah Ta'ala kata mata'al hayatid dunya. Maknanya apa? Maknanya dalam tafsir disebutkan tatamatta'una bihi fil hayatid dunya wa hiya faniyah. Maknanya kamu kemudiannya bersenang-senang dan berlazat-lazat dengan kehidupan di dunia. Walaupun kamu melakukan kezaliman, Allah bagi kamu bersenang-senang dengan kehidupan di dunia, berlazat-lazat dengan kenikmatan di dunia. Wahiyya faniyah, sedangkan ianya akan musnah, sedangkan ianya akan cepat, segera untuk hancur. Thumma ilaina ruju'ukum yaumal qiyamah. Kemudian kepada kamilah tempat kamu akan dikembalikan. Dan kami akan khabarkan, beritakan, singkapkan apa yang kamu lakukan berupa kezaliman, maksiat, kesombongan, wa nujazikum 'alaiha, dan kami akan balas dan hukum kezaliman dan dosa ataupun kerosakan yang kamu lakukan. Kemudian barulah Allah Ta'ala sebut tentang perumpamaan ini. Maksudnya di sini, perumpamaan ini nak bagi tahu dekat kita, Allah Ta'ala nak sebut dekat kita bahawasanya terpedaya dengan dunia ini antara sebab ataupun antara sebab utama yang menyebabkan manusia melakukan kerosakan. Itu tak ada benda lain.
terpedaya dengan dunia, terpedaya dengan kelazatan dan keindahan di dunia ini adalah sebab berlakunya kerosakan, sebab berlakunya kezaliman, sebab berlakunya kesombongan. Dan dalam perumpamaan yang Allah Ta'ala buat ini, Allah Ta'ala nak tegaskan tentang betapa cepatnya kemusnahan dunia ini. Baik, kalau kita tengok lagi ayat ini, munasabah ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Baik, ini kita, kalau kita boleh, kalau siapa ada phone, dia boleh buka dalam, dia boleh cari At-Tafsir Al-Muharrar. Tafsir Al-Muharrar. Apa ni? Sekejap. Tak dia bahasa Arab. Dia ada satu satu aplikasi. Dia ada banyak aplikasi Quran kan. Tak, dia dalam apps. Saya dekat Google Store ataupun App Store. Yang pakai Android, cari kat Google Store. Yang pakai iOS, cari kat Apple Store. Tafsir Al-Muharrar ini dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Siapa yang belajar bahasa Arab, dia okey lah, boleh untuk install. Tapi siapa yang tak mampu baca bahasa Arab, tak apalah kan. Tak perlu. Ini ada dalam di Tafsir Muharrar ni, maknanya dia ada mushaf, kemudian dia ada tafsir. Dia antara terbitan daripada markas tafsir juga. Dia ada banyak, dia ni ada banyak. Ada memang ada manfaat dia kat situ. Baik. Dalam Tafsir Al-Muharrar ni, dia ada sebut tentang, ini antara rujukan yang kita boleh buat rujukan untuk kalau kita nak panjangkan lagi ataupun nak kembangkan lagi bacaan. Baik, dia ada sebut tentang munasabat ayat ini yang kita sebut tadi. Dia kata di sini, dia nukilkan daripada tafsir Abi Hayyan dan juga tafsir Al-Mana. Dikatakan di sini, wa kana sababu ma dzukira min al-baghi huwa al-ifrat fi hubbi at-tamattu' bima fi dunya min az-zinati wal-ladzat. Dan antara munasabah ayat ini dengan perumpamaan ini dengan ayat sebelumnya, maka disebutkan, sebab yang disebutkan berlakunya kezaliman al-baghi ataupun melampaui batas, kesombongan, kezaliman dan kefasadan, kerosakan tadi, puncanya atau sebabnya adalah al-ifratu fi hubbi tamattu' bima fi dunya min az-zinati wal-ladzat. Kerana kecintaan untuk bersenang-senang di atas dunia ini, maknanya terlampau cintakan kehidupan dunia, nak berlazat-lazat dengan kehidupan dunia ini, iaitu bima fid dunya, dengan apa yang ada di dalamnya berupa hiasan dan kelazatan. Maka Allah Subhanahu wa taala pun membuat perumpamaan yang baligh, yakni daraba masalan balighan ajiban lil hayatid dunya. Maka Allah pun buatkan perumpamaan ini tentang kehidupan dunia ini. Yudzakiru min man yabghi fiha ala sur'ati zawaliha wa inqidaiha. Mengingatkan, Allah mengingat, seakan-akan perumpamaan ini sebagai satu peringatan, tazkir untuk orang yang terpedaya dengan dunia tadi sehingga dia melampaui batas. Ingatlah betapa cepatnya kemusnahan dunia ini. Itu maksud dia. Bima atau fiha ala sur'ati zawaliha wa inqidaiha. Itulah maksud perumpamaan ini. Maknanya Allah Ta'ala sebutkan perumpamaan ini untuk mengingatkan kita semua agar tidak melakukan kesombongan, tidak melakukan kezaliman dan tidak melakukan kerosakan.
Kemudian kata dalam tafsir ni lagi, wa yasriful aqila 'anil ghururi biha, dan memalingkan orang yang berakal. Antara fungsi perumpamaan ini juga adalah untuk memalingkan orang yang berakal daripada terpedaya dengan dunia. Maknanya bila kita baca perumpamaan ni, maknanya kita akan rasa nak terpedaya dengan dunia ni makin kurang lah. Makin kita faham perumpamaan ni, makinlah kita akan rasa tidak mudah untuk terpedaya dengan perhiasan di dunia ni, kelazatan dan apa yang berupa nikmat yang ada di atas dunia ni, kita takkan terpedaya. Kemudian dikatakan lagi di sini, wa yahdihi ila al-qasdi wal i'tidal fiha. Petunjuk yang ada di dalam perumpamaan ini memberikan petunjuk kepada kita untuk bersikap pertengahan. Al-qasdi wal i'tidal. Bersikap pertengahan, maknanya dalam kita berinteraksi dengan dunia ini. Maknanya kita kena balik kepada macam mana Nabi kita SAW tunjukkan. Macam yang kita sebutkan sebelum ni, ringkasan dia maknanya yang disebutkan oleh ulama-ulama tazkiyatun nufus. Dunia ni kamu pegang dengan tangan kamu, tapi jangan kamu simpan dalam hati. Pegang je dalam tangan. Maknanya dalam tangan ni dia boleh jatuh bila-bila. Kalau kita buka dia akan jatuh. Kalau kita ambil balik kita pegang. Kalau kita terlena dia jatuh balik. Kita sedar, kita pegang balik. Terlena, jatuh balik. Kita terlalai, terleka, jatuh balik. Kita ambil balik, pegang. Tapi jangan kita pegang dia, jangan kita sematkan dia dalam hati kita. Macam mana tu? Macam mana tu? Inilah yang kita nak kena mujahadah ni. Kita belajar menuntut ilmu ni, kita belajar Quran, kita belajar sunnah, hari-hari, setiap minggu kita datang nak tambahkan iman kita, nak supaya kita tahu bahawasanya nilai dunia ini sebenarnya hakikatnya tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tak terpedaya. Baik. Dan disebutkan lagi di sini, dia kata wajtinabi tawassuli ilaiha bil baghi waz zulmi. Di antara maksud yang terkandung dalam perumpamaan ini, perintah untuk kita menjauhkan diri kita dengan segala wasilah yang boleh, segala wasilah yang sampai kepada kenikmatan dunia tadi, walaupun dengan bentuk kezaliman dan melampaui batas. Maknanya perumpamaan ini mengajar kita agar kita tidak berusaha mendapatkan kelazatan dunia ini dengan apa sahaja wasilah, termasuklah wasilah yang al-baghiyu tadi, yang ada bentuk kesombongan, yang ada bentuk kezaliman, dan ada bentuk al-ifsad ataupun al-fasad, kerosakan. Kerana itu sebenarnya hakikat orang melakukan kezaliman. Betul tak? Kita ambil contoh, satu contoh. Dalam masyarakat kita masih lagi ada orang yang percaya bomoh. Betul tak? Dekat Shopee, Lazada, platform perniagaan online ni, atas talian ni, masih lagi ada orang yang jual barang-barang yang khurafat, syirik-syirik. Masih ada minyak pengasih, minyak cindai. Yalah, kita tahu sebab dia ada demand. Kan? Bila ada demand, adalah supplier dia. Jadi antaranya lagi contoh, kita tengok ada orang jual baju kebal. Tahu baju kebal tangkai lah, tangkai. Baju kebal tu, kita tengoklah macam mana baju kebal ni. Tak, dia bukan baju besi. Kalau baju besi tu nak kita beli. Cuma ada azimat je. Dia ada tulis ayat-ayat Quran. Jual. Sekian. Macam-macam lah kalau nak sebut benda khurafat ni. Baik, apa puncanya? Kerana orang nak kaya. Betul tak? Kerana orang nakkan kekayaan, nakkan maknanya kelebihan, kemewahan,
Dia nak kekal, dia nak hidup lama. Dia rasa macam kalau dia pakai tu dia boleh hidup lama lagi. Memang tak nafi kan? Contoh yang lain kita tengok, itu yang melibatkan kesyirikan. Benda-benda syirik banyak. Sebab apa bomoh-bomoh banyak? Ada demand, ada permintaan. Poinnya di sini, sebab apa mereka nak jadi bomoh tu? Dan sebab apa masyarakat perlukan kepada bomoh tadi? Ya, macam-macam. Dia macam-macam faktor, macam-macam sebab. Ada yang nak, macam tadi, kalau dia belajar silat, dia nak kebal, dia nak menang. Kalau masuk tournament, dia nak menang saja. Ada yang nak jadi menteri cepat. Betul ya, dulu kita gelak kan. Tapi dulu kes yang Mona Fendi tu dulu. Kita ada orang yang terdekat dengan kita, yang tahu cerita, yang betul-betul rapat dengan mangsa. Nak tahu ceritanya dia. Saya rapat. Rapat. Boleh buat podcast cerita. Sekarang ni model orang cerita je kan, podcast kan. Ada cerita boleh, saya buka podcast cerita lah. Baik. Apa lagi? Nak jawatan kan? Nak kekuasaan. Yalah, sebab ingat dia sebab apa dia buat ritual tu? Dia nakkan jawatan tu, dia nak panjang kan, dia nak lama. Jadi ada shortcut. Tapi shortcut dia ada mahar dia. Dia guna istilah mahar kan. Mahar. Maharnya sekian-sekian perempuan. Sekarang ni geng-geng batiniah, dia ajar ilmu-ilmu pelik-pelik ni guna platform media sosial ni, Facebook apa semua. Tuan-tuan, contoh kan, tuan-tuan nak ilmu khusus tak? Nak ilmu hikmah tak? Nak ilmu lafzul dalalah, nak ilmu ini tak? Tapi saya tak boleh cerita kat depan-depan ni. Tuan-tuan perempuan kena bagi maharnya. Dia tak sebut harga, itu mahar. Mahar tu kena bayar dulu. Ongkos lah. Wajar kan, cakap je lah nak duit. Mahar-mahar apa? Ada tu kan. Jadi antara, kalau kita tengok dia, macam dia nak kekuasaan. Baik, kalau orang yang menyanyi, dia nak apa? Suara sedap. Bila nak suara sedap, ada juga pengeras dia. Buluh perindu kan, ada istilah. Guna bomoh juga. Ada orang yang nak cantik, susuk. Nampak? Ada orang yang dia nak apa lagi? Dia nak pengaruh. Dia guna ini. Dia guna ilmu ini. Yang tadi nak, yang silat tadi nak menang saja, nak kebal, dia guna ilmu kebal tadi. Semuanya itu akan tertumpu kepada apa? Sebab tadi. Maknanya, kalau kita tengok balik larangan Allah Ta'ala untuk kita terpedaya dengan dunia tadi, tetapi kerosakan dan fasad tadi akan berlaku bila dia nak sampai kepada kenikmatan dunia yang sementara ini dengan cara yang haram, dengan cara melampaui batas, dengan cara az-zulmu wal fasad wal kibru, sombong, kezaliman dan kerosakan. Tengok, nak jadi YB kan, nak kekal dalam berapa penggal lagi nak jadi YB, sanggup buat dicuit. Dia pun tak tahu dia akan dibunuh kan, tapi dipedaya. Yalah, yang lepas tu lepas lah, tapi kita ambil pengajaran. Maknanya perkara tersebut berpunca daripada ketamakan manusia itu sendiri. Hal apa? Kerana dia nakkan sesuatu yang cepat, sedangkan dia tak sedar apa yang dia nak tu juga akan berlalu dengan cepat. Jawatan yang dia nak takkan bertahan lama pun. Bahkan tak dapat jawatan, mati je. Free mati macam tu je. Yalah, kita kata rahimahullah kan, moga Allah rahmati orang yang maknanya dah berlalu, tilka ummatun qad khalat. Dia ditanggungjawabkan atas apa yang dia lakukan. Tapi kita yang hidup ni, kita kena ambil pengajaran. Susuk tadi, akhir sekali tak cantik pun, tua juga, kerepot juga. Betul tak? Betul tak? Tak cantik juga.
Apa lagi tadi? Kebal. Lagilah kebal. Ada kes yang satu kes tu dikatakan kes apa kerat 8 ke apa? Bunuh tu. Dikatakan sebab yang mangsa tu dia dakwa dia kebal. Sebab tu si pembunuh tu dia bunuh. Sebab dia nak buktikan benda tu, ataupun dia macam nak confirmkan benda tu kebal ke tak. Sebab tu dia lepas. Itu dikatakan lah, yang dikatakan kes kerat 8 tu kan. Subhanallah, pelik-pelik sekarang ni. Tapi pasal nak kebal banyak juga tu. Jadi kalau kita tengok dalam agama kita, dalam Quran dan Sunnah, apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dan para sahabat, kehidupan mereka adalah kehidupan yang sederhana. Nabi SAW pergi perang Uhud, patah gigi. Kalaulah nak kata Nabi SAW ni kebal, kalau kita nak kata Nabi orang yang paling kebal, sudah tentulah kita akan kata Nabi lah yang paling kebal. Malaikat turun pun perang Badar, perang Uhud. Tapi perang Uhud Nabi SAW patah gigi, berdarah ketika berdakwah di Taif. Kan? Kalau kita nak ikut neraca, maka ikutlah neraca kenabian, ikutlah sunnah Nabi. Dan kalau kita tengok, inilah berpunca segala kerosakan di atas muka bumi. Ini tak habis lagi dulu isu buli, setrika anak orang. Ini ada lagi dekat UPNM juga. Karut kita kata. Jadi inilah benda-benda yang sepatutnya kita lihat apa punca dia. Dan kita kena perhalusi. Dan antaranya adalah apa yang Allah Ta'ala sebut dalam perumpamaan kita. Maknanya, kata ulama yang menyebutkan tentang hal ini, wajtinabit tawasuli ilaiha bil baghi wal zulmi. Antara pengajaran yang kita boleh dapat daripada perumpamaan ini, iaitu menjauhkan diri kita daripada segala wasilah yang boleh sampai kepada kenikmatan dunia itu melalui jalan kezaliman dan melalui jalan yang melampaui batas. Semua maksiat itu kezaliman. Bunuh orang ke, percaya kat bomoh ke. Tapi tengok semua tu dia akan balik pada bomoh kan. Betul tak? Yang dulu yang kes dekat kes yang buli tu, yang UPM juga tu, percaya dengan bomoh juga. Bomoh tu bagi tahu hilang laptop kan. Tuduh orang ni. Jadi berlaku kezaliman. Dan kalau kita tengok, ini semua membenarkan apa yang kita sebutkan tadi. Semua kerosakan yang berlaku di atas muka bumi ini berlaku disebabkan oleh cenderung dan terpedaya terhadap kehidupan dunia yang sementara. Orang yang ambil rasuah, sebab apa dia ambil rasuah? Nak hidup mewah, betul? Gaji yang dia dapat, penjawat awam dia tak cukup. Punca tak cukup. Kehendak tinggi. Bila dia terlampau melihat dunia itu. Sekarang dia terlampau fokus dekat dunia. Dia tak tengok orang yang di bawah dia, tapi dia tengok orang yang di atas dia. Betul tak? Dia tengok orang tu pakai kereta mewah, dia nak pakai juga, tapi tak mampu. TV 100 inci. Ya dia sepatutnya dia TV 40 inci je, 30 inci, tapi dia nak 100 inci juga. Tak mampu. Maknanya dia rasa tak cukup dengan apa yang Allah Ta'ala bagi dekat dia. Al-qana'ah itu, ini punca dia. Rasa tak cukup, tak puas. Macam yang nak cantik tadi, pakai susuk. Walhal Allah Ta'ala dah bagi dia cantik dah, tapi dia tak cukup. Betul tak? Dia rasa kalau aku tak pakai susuk ni, dia kata nanti ada orang lagi cantik daripada aku. Padahal dia tak sedar dia kecantikan dia tu takkan tekan. Dan satu, kalau kita tengok balik
perumpamaan yang dalam satu hadis tentang perumpamaan yang tentang dunia ni, satu perumpamaan yang menarik dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dalam sebahagian riwayat, kalau kita lihat dalam kitab Lu'lu'ul Maknun fi Siratin Nabiyil Ma'mun oleh Syekh Musa Al-Azmi, dia ada bawa beberapa riwayat tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj, yang Mi'raj ataupun Isra'. So dalam peristiwa Isra' ni sebenarnya ada banyak riwayat yang ceritakan tentang apa yang Nabi lihat. Isra' maknanya perjalanan malam kan. Maknanya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Baik, dalam perjalanan yang Nabi SAW menunggang apa? Buraq. Dalam perjalanan tersebut, antara riwayat yang dikemukakan oleh Syekh Musa Al-Azmi hafizahullah, satu riwayat tentang perumpamaan dunia. Ada banyak riwayat, dan salah satunya adalah ketika Nabi SAW dengan ditemani dengan malaikat Jibril dalam perjalanan malam tu, Nabi SAW melihat seorang wanita tua. Wanita tua yang memakai perhiasan. Seorang wanita tua, kata Nabi SAW, yang memakai perhiasan memanggil-manggil Nabi. Nabi tak faham apa maksud dia. Kemudian bila Nabi SAW tanya dekat Jibril, maka Jibril kata itulah dunia. Dan perumpamaannya. Dan itulah dunia. Jadi dunia ni ibarat wanita tua yang memakai perhiasan. Maknanya kata para ulama, kerana dunia itu sendiri semakin tua, bila-bila sahaja boleh musnah. Seperti seorang wanita tua yang tak tahu bila dia akan mati. Sekarang bukan kata tua saja, muda pun boleh mati. Betul tak? Jangan sangka tua saja mati, muda pun boleh mati. Dan antara tanda akhir zaman yang Nabi SAW sebut, antaranya mautul fuja'ah, mati mengejut. Na'udzubillah. Mati mengejut ni, kita minta kita mati dalam husnul khatimah. Kalau mengejut pun mengejut dalam keadaan yang baik. Betul tak? Macam kita baca ulama-ulama salaf, Imam Muslim lepas dia riwayat hadis, lepas dia tulis hadis, dia makan kurma kena tercekik. Itu mati mengejut lah, tapi mati dalam keadaan baik insya-Allah. Ada yang mati dalam keadaan sujud, ada yang mati yang macam-macam, husnul khatimah. Itu kita minta. Yang paling penting mati dalam keadaan tauhid. Tauhid dan sunnah. Kata ulama salaf, kalau kita mati dalam keadaan tauhid dan sunnah, kita mati dalam kebaikan keseluruhannya, walaupun kita banyak dosa. Walaupun kita banyak dosa. Sebab apa? Sebab bila kita mati dalam keadaan tauhid, kita tak akan kekal dalam neraka. Kita pasti akan dikeluarkan dalam neraka, daripada neraka, sebab kita ada tauhid. Tapi kalau kita mati dalam keadaan minta dekat wali, minta dekat pokok lah, ada kan mamat tu minta dekat wali, minta dekat abuya, itu kita kata itu bahaya. Sebab itu itulah bila kita tahu tauhid ni, kita maknanya kita akan rasa bersyukur dengan nikmat tauhid dan sunnah. Baik, balik kepada perumpamaan kita tadi. Wa hubbul ulu wal fasadi fil ardi. Menjauhkan, dan kita juga bila kita baca perumpamaan ini, kita kena berusaha untuk menjauhkan diri kita daripada menyintai ketinggian dan kerosakan di atas muka bumi. Menyintai ketinggian ni, al-ulu ni maknanya menyintai kesombongan atau menyukai perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita berlaku sombong di atas muka bumi dan melakukan kerosakan di atas muka bumi. Macam kita cerita panjang lebar sebelum ni, beberapa kelas dah kita cerita tentang Hari Yuyu Mufti Wilayah. Puncanya kerana nak ketinggian lah. Kerana nak monopoli jawatan tu. Faham tak? Orang agama ni jangan ingat dia tak ada nafsu. Kata ulama salaf,
Nafsu yang paling banyak merosakkan orang agama adalah nafsu ketinggian. Yang kita sebut sebelum ni syahwatun khafiyah, iaitu apa? Hubbur riasah, cintakan kepimpinan. Cintakan kepimpinan ni sebenarnya Allah Ta'ala ingatkan dalam Quran ni, siapa dulu yang kena? Ahli ilmu tau. Ahli ilmu. Jangan kita ingat, oh saya orang agama, saya terselamat, confirm saya maksum. Bila dah jadi mufti tu, dia rasa macam dia tak ada nafsu tu. Bila dia dah pegang jawatan, dia rasa macam dia dah seakan-akan macam maksum. Siapa yang lawan saya, aku sesat. Dia tak ingat dah langit ni tinggi, rendah. Dia dah tak ingat dah Tuhan. Dan ini masalah hubbul ulu. Sebab itu ini yang berlaku pada zaman kalau kita tengok Umar bin Abdul Aziz. Bila Umar bin Abdul Aziz, dia sebelum diwafatkan, dia baca ayat yang ni antara legend lah ayat ni kan, yang Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Kalau kita baca kisah Umar bin Abdul Aziz ni, dahsyat. Dia khalifah yang nak bawa Islam. Dalam keadaan pemerintahan Bani Umayyah itu empire yang agung, Bani Umayyah ni empire yang besar, yang hebat, mencapai ketinggian dan mencapai kegemilangannya. Tetapi sunnatullah, setiap kegemilangan tu akan ada keruntuhan. Sama je kan? Akan ada zaman keruntuhan. Umar bin Abdul Aziz ni, dia kembali, dia hidupkan balik sunnah Nabi SAW di saat bid'ah berlaku dalam kalangan pemerintahan, dalam kalangan pemimpin-pemimpin, dalam kalangan ulama. Sebelum dia wafat, dan tahu sebab apa Umar bin Abdul Aziz wafat? Dia racun. Kalau kita baca sirah dia, sirah Umar bin Abdul Aziz ni dahsyat. Islah yang dia nak buat, perbaikan yang dia nak buat, dia ditentang oleh ahli keluarga dia sendiri, ditentang oleh satu kabilah dengan dia sendiri, Bani Umayyah. Walaupun ketika itu ulama-ulama dalam kalangan tabi'in, bahkan Umar bin Abdul Aziz itu sendiri dalam kalangan tabi'in. Bayangkan, mereka ni maknanya dalam kalangan tabi'in yang dekat dengan sahabat Nabi, tetapi kerosakan dah mula berlaku. Dan kalau kita baca, Umar bin Abdul Aziz ni, antara ayat yang terakhir dia baca sebelum dia wafat, dalam surah Al-Qasas ayat 83. Al-Qasas ayat 83. Tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Dan demikianlah negeri akhirat. Naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Kami jadikannya untuk orang-orang yang tidak inginkan kesombongan, ketinggian, 'uluwan fil ardi, di atas muka bumi, wala fasada, dan tak inginkan kerosakan, wal 'aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Dan dikatakan, dibaca ayat ni, dia meninggal. Antara ayat yang terakhir dibaca. Kalau kita faham ayat ni, kita matchingkan dengan perumpamaan kita ni. Maknanya, kita ni kalau kita tahu nilai dunia dan kita tahu nilai akhirat, kita takkan sesekali melakukan kesombongan, kesyirikan, melampaui batas, menzalimi orang lain. Kita akan rasa takut. Fasad, kerosakan, hak orang lain, kita akan rasa takut untuk ambil. Bila kita tahu negeri akhirat tu Allah jadikan untuk orang yang tak maukan ketinggian di muka bumi. Sebab asalnya Umar bin Abdul Aziz, dia asalnya dia tak mau jadi khalifah. Tetapi wasiat daripada khalifah yang sebelumnya, Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan, menteri kanan dia ketika itu, wazir dia ketika itu adalah seorang ulama, Rajab Ibn Hayawah ataupun Hawayah, Rajab nama dia.
raja itulah yang nasihatkan kepada Sulaiman, Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, supaya letakkan pengganti dia Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah. Umar bin Abdul Aziz ni dia adalah adik ipar kepada Sulaiman bin Abdul Malik. Umar bin Abdul Aziz dia menikah dengan Fatimah binti Abdul Malik bin Marwan. Maknanya anak dan puteri khalifah. Kakak kepada khalifah, puteri khalifah Fatimah binti Abdul Malik. Antara wanita yang salihah. Jadi sebab tu Umar bin Abdul Aziz dia dapat juga jadi khalifah tu sebab dia ada musaharah, dia ada hubungan. Maknanya kerana dia menantu kepada khalifah. So anak kepada khalifah itu, yang ketiga itu, Sulaiman bin Abdul Malik adalah abang ipar dia. Jadi sebab Umar bin Abdul Aziz ni dia memang melazimi, dia menjadi gubernur yang dilantik oleh khalifah sebelumnya lagi di Madinah dan sebagainya, dia memang layak. Jadi Sulaiman bin Abdul Malik dia ambil nasihat daripada raja. Satu lagi kerana anak Sulaiman bin Abdul Malik tu masih muda, dan ketika itu berjihad di As-Sughur, perbatasan. Jadi Sulaiman bin Abdul Malik dia nak cepat nak lantik khalifah ni kerana penting urusan kaum muslimin. Sebab itu dia wasiatkan kepada Umar bin Abdul Aziz dan surat dia. Waktu raja baca surat tu di hadapan kaum muslimin untuk bai'ah, Umar bin Abdul Aziz menangis. Dan Umar bin Abdul Aziz ucapkan satu ucapan. Dia kata, sekarang ni aku lepaskan jawatan khalifah aku ini kepada kaum muslimin, lantiklah kepada siapa yang kamu suka. Dia nak belah, dia nak lari, dia tak mau. Tetapi semua orang Islam ketika itu yang ada ahli hal wal aqd dan termasuk kaum muslimin ketika itu, mereka kata, kami reda dengan kamu wahai Umar, kamulah khalifah kami. Mereka semua dah bai'ah. Dia tak boleh lari. Asalnya dia tak mau. Dan itulah maksud tilka darul akhirah. Naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Dan asas ayat inilah antara asas ayat yang dipegang oleh sebahagian salaf. Mereka larikan diri daripada jawatan. Ini asas dia. Sebab apa? Sebab bila pemerintahan itu telah dikuasai oleh kerosakan, korupsi, penyelewengan, maka sebahagian ulama salaf, antaranya imam empat mazhab, imam empat mazhab tu semua tu lari daripada jawatan. Itu kita sedar betul-betul tu. Tiba-tiba kamu datang jumpa ustaz, suruh ambil jawatan. Kamu tak tahu. Kamu tak tahu lagi bahayanya jawatan ni. Lebih-lebih lagi apabila ianya berkait dengan kezaliman. Bila dia dah jadi barah, agak susah untuk lakukan islah. Sebab itu bayangkan zaman Umar bin Abdul Aziz tu, dia pemerintah yang adil, dia pun tak boleh nak ubah. Dan akhir sekali dia kena bahagian, maknanya dunia tu, maknanya fitnah yang dia kena tu sampai dia terbunuh. Dan insya-Allah Allah Ta'ala terima dia sebagai syahid. Semoga Allah Ta'ala terima dia sebagai syahid. Sebahagian fuqaha kata dia mati dalam keadaan syahid kerana dia memperjuangkan kebenaran. Terbunuh dalam keadaan yang dizalimi. Baik, jadi kita nak bagi tahu dekat sini, perumpamaan kita ini memang Allah Ta'ala nak bagi tahu dekat kita tentang betapa segeranya kemusnahan dunia ini. Sebab tu ayat dalam surah Al-Qasas ayat 83 tu dia punya contoh practically sebenarnya. Siapa yang faham ayat tu, dia akan nampak macam mana. Kenapa Imam Ahmad lari daripada, maknanya ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala diuji dengan Imam Asy-Syafi'i, diuji dengan jawatan qudah ataupun qadi, bertaraf mufti lah zaman tu, maknanya di zaman Harun Ar-Rasyid, tapi dia tolak. Imam Malik zaman Abu Ja'far Al-Mansur, kitab Muwatta' tu Abu Ja'far Al-Mansur dan anak dia Al-Mahdi nak jadikan kitab Al-Muwatta' Imam Malik tu sebagai silibus rasmi negara. Imam Malik kata jangan.
Kerana hadis Nabi lagi banyak lagi aku tak himpunkan. Banyak lagi. Bayangkan ulama. Ini betul-betul ulama. Tapi kita hari ini, dia pun tak tahu apa benda mazhab dia, aliran dia Asy'ariyah pun tak tahu benda. Dia nak paksa semua orang untuk ikut aliran dia. Bayangkan Imam Malik, dia himpun Muwatta' tu hadis. Zaman dia tu Muwatta' tu kitab hadis yang paling sahih. Kerana di dalam itu menghimpunkan hadis Nabi SAW, fatwa daripada sahabat, fatwa daripada tabi'in. Tak ada benda-benda yang falsafah ke apa pun, tak ada. Tapi bayangkan Imam Malik kata, Imam Malik tak mahu dijadikan kitab dia itu sebagai silibus rasmi. Dan Imam Malik ditawarkan untuk jadi qadi. Maknanya qadi ni maknanya mufti lah macam zaman kita sekarang ni. Tak mahu, sampai kena sebat. Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah rahimahullah, Nu'man rahimahullah, dipaksa untuk jadi qadi. Ketika zaman Abu Ja'far al-Mansur, dipenjara sebab tak mau jadi qadi. Sebab apa? Bayangkan zaman tu kerosakan dah dahsyat. Kebaikan ada, tapi kerosakan dah dahsyat. Tapi sebahagian ulama salaf mereka ambil pendirian untuk jauhkan diri. Jauhkan diri. Dan sebab kita kena faham, kerosakan tu dia bila dah ada satu kerosakan, dia kalau melibatkan tentang jawatan ni, dia akan ada banyak lagi. Macam istilah kita panggil kartel. Cuma tengok sekarang kan, macam mana nak perbetulkan balik. Lapangan terbang ada korak, immigration ada korak, polis ada korak, pejabat agama pun ada korak, hak jaga logo halal pun ada korak. Ini realiti. Maknanya kita kata kita terpaksa hadapi kesan dia. Jadi balik kepada apa yang kita sebutkan tadi. Kalau kita tengok pada tafsiran salaf terhadap ayat ini, ada beberapa hadis, kita akan kongsikan hadis yang khusus tentang yang ada kaitan dengan apa perumpamaan ini. Kita akan kongsi dalam tazkirah hadis, insya-Allah. Baik, kita tengok sikit lagi tentang ayat ini, apa yang faedah yang kita boleh ambil daripada ayat ini. Antaranya lagi, okey, mungkin kita akan ada soalan. Ada tak ayat dalam Quran yang sama macam ayat ni? Ada tak ayat lain yang lebih kurang macam sama ayat ni, makna dia? Dalam surah Al-Kahfi ayat 45, antaranya perumpamaan juga. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhu ar-riyah. Sama sama. Kemudian dalam surah Az-Zumar ayat 21. Catat yang sama dengan perumpamaan dalam surah Yunus ayat 24 ini. Antaranya surah Al-Kahfi ayat 45, surah Az-Zumar ayat 21. Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardi thumma yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yaj'aluhu hutama inna fi dhalika la dhikra li ulil albab. Surah Az-Zumar ayat 21. Ada lagi surah Al-Hadid ayat 20. Al-Hadid ayat 20, i'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kamathali ghaythin a'jaba al-kuffaru nabatuhu thumma yahijuhu fatarahu musfarra thumma yakunu hutama fil akhirati wa fil akhirati 'adzabun shadidun wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
Baik. Jadi ada berapa ayat? Al-Hadid ayat 20, Az-Zumar ayat 21, Al-Kahfi ayat 45, yang mana dia ada maksud perumpamaan yang kita akan bahaskan nanti insya-Allah pada tempat ni. Baik. Satu lagi faedah balaghiyah. Faedah balaghiyah maknanya dari sudut ilmu balaghah, perumpamaan ini dia dalam kategori dalam balaghah kita kata dia ada dipanggil ada dua jenis tashbih perumpamaan. Yang pertama disebut tashbih murakkab. Tashbih murakkab ni merujuk kepada perumpamaan ataupun kiasan yang kompleks. Murakkab maknanya yang kompleks. Lawan dia adalah tashbihun mufrad, perumpamaan yang tunggal, kiasan yang tunggal. Apa murakkab ni? Maknanya kompleks ni maknanya perbandingan kita kata murakkab ni dia memberikan gambaran yang lebih mendalam dan kita katakan dia melibatkan perbandingan yang bukan pada satu perkara, tetapi kita perlu faham melihat kepada keseluruhan gambaran yang dilakukan ataupun yang dibuat perumpamaan tersebut. Macam contoh dalam perumpamaan yang ada dalam surah Yunus kita ni, dalam ayat 24 ni, dia agak kompleks kan. Kalau kita nak faham tentang makna hujan, kita nak faham tentang maknanya dia tumbuh-tumbuhan, maknanya kita kena faham gambaran tu secara keseluruhan, baru kita boleh faham. Maknanya kita dapat kesimpulan jadi maknanya keindahan di dunia ini yang antara menyebabkan berlakunya kezaliman kerana orang terpedaya dengannya. Baik, dan contohnya ayat dalam surah Yunus ayat 24 ini dipanggil tashbih murakkab. Baik, satu lagi tashbih dipanggil tashbih mufrad. Tashbih mufrad ni dia tak kompleks macam tashbih murakkab. Tashbih mufrad dia hanya cerita satu benda je. Dia tak ada, kita kena faham secara keseluruhan gambaran perumpamaan tersebut. Contohnya surah Al-Baqarah ayat 74. Perumpamaan hati orang-orang Ahlul Kitab ataupun Yahudi yang Allah umpamakan, thumma qasat qulubuhum ataupun thumma qasat qulubukum fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Bila Allah kata hati mereka itu keras, kal hijarati kan, seperti batu. Itu tashbih mufrad. Satu je, batu je. Itu contoh dia. Tapi murakkab macam ni. Kalau kita transfer ayat tu ke AI transfer macam ni. Ni, yang ni cara dia, anda ambil ayat Quran tu transfer ke AI. Ayat yang nas bahasa Arab tu. Maksudnya AI taklah kita kata dia bodoh sangat. Dia ada memang intelijen lah, memang. Tapi kita kena pandukan dia. Ini gambaran dia lah kan. Gambaran AI tu lah. Syekh AI. Jadi tentang AI ni kita kena faham juga dia punya konsep dia dan sebagainya kan. So kita kena manfaatkanlah apa yang ada. Yang ni ada try and error je ni. Ada try je. Ni pagi tadi je, baru datang tadi anda saja je masukkan ayat, keluar. Jadi cantik lah kan. Jadi gambar lah kan. Tapi janganlah kita buat jadi gambar ulama pula lagi. Pergi tabaruk pula. Dalam konteks ayat Quran kan, zaman tu apa maksud kerosakan? Fasad. Baik. Soalan daripada sahabat kita tentang apakah maksud fasad, kerosakan dalam konteks ayat tadi. Maknanya kerosakan yang ada dalam yang disebutkan dalam Al-Quran, apakah konteks dia? Baik, fasad dalam Quran ni kita dah sebut tadi, dia dari sudut kita kata fasad, kerosakan dalam Quran ni, kalau kita tengok dalam konteks ayat, kita kena buka ayat tu. Contohnya bila Allah Ta'ala sebut dalam satu ayat, dalam ayat kita ni, fasad di sini konteks dia apa?
kaitkan balik dengan ayat sebelum dia tadi. Itu cara dia. Cara kita nak tahu ayat tadi, konteks dia, kita kena tengok pada munasabah ayat. Munasabah ayat maknanya surah Yunus ayat 23 dengan 22. Konteksnya adalah kesyirikan. Fasad tu konteks dalam Al-Quran, dalam ayat kita ni, konteksnya adalah kesyirikan. So macam mana pula kita nak matching dengan konteks kita? Konteks kita ni, fasad ni selalu disalah ertikan atau disempitkan maknanya. Contoh dalam konteks orang politician, yang kita tahu politician ni kebanyakannya sekular. Kebanyakannya sekular lah, sebab dia pisahkan pemahaman agama tu daripada kalau dimasukkan tafsiran agama pun dia masih selektif. Dia tak sebut benda yang fasad ni tentang syirik, tapi fasad ni dia hanya bataskan kepada rasuah dunia lah kan, yang melibatkan hak orang lain. Okey, kita tak nafikan benda tu betul, dan itu juga fasad sebenarnya. Jadi kita faham Al-Quran bila Allah Ta'ala sebut fasad, kerosakan, memang Allah Ta'ala maksudkan dalam konteks ayat tu. Contoh macam ayat kita tadi cerita pasal orang musyrikin kan. Sebab dia mensyirikkan Allah, dia menzalimi diri dia dengan, bila dia ditimpa kesusahan, dia tauhidkan Allah. Bila dia senang balik, dia syirik balik kepada Allah. Dia seru balik wali-wali ataupun sembahan-sembahan dia selain Allah. Jadi itu fasad dalam konteks tu. Tapi boleh tak kita sesuaikan konteks yang ada dalam Quran dengan realiti kita hari ni? Ya, kita boleh sesuaikan. Sebab apa? Contoh yang anda bagi contoh tadi, macam contoh susuk tadi, di bomoh tadi, betul tak? Semua tu dia ada kaitan antara satu sama lain. Orang yang buat ambil rasuah, kan? Ambil rasuah, dia ada kaitan tak dengan akidah dia? Ada sebenarnya. Kebergantungan dia yang lebih terhadap dunia, kan? Sebab dia ada kekurangan dari sudut ta'alluq hati dia. Ta'alluq maknanya pergantungan hati dia kepada selain Allah tu lebih tinggi kepada dunia, contoh. Sebab kecenderungan daripada dunia. Kalau dia tu menyintai Allah lebih daripada harta benda, dia tak akan ambil rasuah. Itu confirm. Kalau dia tahu adanya halal dan haram, dia tak akan sentuh rasuah, dia tak akan ambil rasuah. Betul tak? Tak, benda tu dia fasad tu, kita kata kita boleh kembangkan lagi. Kita tak bataskan, tapi kita kembangkan lagi. Maknanya tadi dari sudut syirik, tak menafikan juga fasad itu juga antaranya maknanya rasuah. Kerana dia adalah kezaliman yang melibatkan hak manusia. Sebab dalam agama kita ada hablum minallah wa hablum minan nas. Dia tak boleh pisahkan. Dia akan ada kaitan. Selalunya orang yang terlibat dalam kesyirikan ni, selalunya dia akan, kesyirikan yang dilakukan itu akan ada kesan dia terhadap manusia lain. Dia akan melakukan kezaliman kepada orang lain. Contoh macam kita nak faham mudah, bomoh. Dia mula-mula dia seorang-seorang je syirik. Kemudian dia akhir sekali dia nak ajak orang lain percaya dengan apa yang dia percaya, syirik yang dia buat. Jadi itu kita kata contoh, itu maksud konteks fasad tu. Jadi dalam Quran kita nak tahu konteks makna tu, kita tengok ayat, munasabah ayat tu. Tengok, kalau ayat tu macam contoh surah Yunus 24, kita tengok ayat 23. Tengok ayat 23, tak nampak lagi, tengok ayat sebelum tu, tak nampak lagi, tengok sebelum tu lagi, tak nampak lagi, kita boleh tengok yang selepas ni. Sebab tu kalau kita tengok yang ayat lepas 24 tu 25, Allah kata apa? Wallahu yad'u ila daris salam. Sedangkan dan Allah Ta'ala menyeru, mengajak hamba-hambanya ila daris salam, ke negeri yang penuh keselamatan, wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, dan memberikan petunjuk kepada sesiapa yang dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Allah kata wallahu yad'u ila daris salam. Maknanya apa? Seakan-akan Allah Ta'ala bagi tahu, kenapa kamu ni terlampau terpedaya dengan dunia yang sementara, yang akan musnah dengan cepat, dengan segera, yang takkan kekal abadi pun. Kamu bekerja-kerja, kamu berbangga-bangga dengannya, sedangkan Allah menyeru kamu kepada negeri yang penuh keselamatan, yakni syurga, akhirat. Sebab tu lepas pada ayat 25 tu 26 sama kan, lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Allah Ta'ala cerita tentang orang yang buat kebaikan ni, Allah akan bagi syurga dan bonus ziyadah, antaranya melihat wajah Allah.
Nampak? Maknanya Allah terus cover apa yang Allah Ta'ala ingatkan kita tentang dunia ini sementara dan cepat musnah, segera untuk dimusnahkan, tak kekal. Maka Allah terus ingatkan tentang negeri yang dalam surah Al-Qasas yang Umar bin Abdul Aziz baca itu, tilka darul akhirah. Darul akhirah. Dalam ajaran Kristian dia sebut apa? Kingdom of heaven. Darul akhirah, kingdom of heaven. Jangan ingat tajuk filem lah. Kingdom of heaven tu sebenarnya syurga lah. Tahu? Tapi dalam Bible dia orang guna istilah ataupun dalam istilah Kristian dia orang guna kingdom of heaven. Ataupun dalam bahasa Arab mamlakatus sama. Mamlakatus sama tu maknanya jannah lah. Dan itu yang dalam tafsir dalam Quran ulama faham, tilka darul akhirah tu, darul akhirah, negeri akhirat yang kekal abadi. Yang tu yang kita kejar. Kan? Jadi itulah kesimpulan perumpamaan kita. Dan kemudian kita akan tengok nanti insya-Allah pada kelas akan datang, kita akan tengok pada yang ayat yang ke-27 tu. Ada perumpamaan tentang orang-orang kafir. Kita akan tengok sikit selepas tu ayat tu, ayat yang ke-26 dalam surah Yunus ini, kerana dia ada makna yang penting yang berkait dengan perumpamaan kita. Dan sebenarnya kesimpulan daripada perumpamaan ni, maknanya kita boleh tengok daripada konteks ayat yang diamalkan oleh salafus salih, antaranya Umar bin Abdul Aziz tadi. Dalam konteks kita kata berlakunya fasad yang banyak, kerosakan pada zaman Umar bin Abdul Aziz tu, dalam konteks tu korupsi yang berlaku dalam pemerintahan. Kita pun sebenarnya berhadapan dengan benda yang sama, cuma kita tak diuji Allah dengan dapat jawatan lah. Sebab tu kita bila tak diuji dengan jawatan ni, kita lari lah. Dan sebagian salah, dia orang tak jadi, tak dilantik lagi, dia orang dah lari. Contohnya Sufyan Ats-Tsauri, sampai dia sengaja buat gila. Bayangkan, tak mau dilantik sebab dia tahu apa yang akan dia terima. Dia takut. Dan dia bukan isu kita kata kalau saya dapat saya boleh ubah semua. Bohong. Kalau you boleh ubah, itu selalunya mustahil. You yang akan diubah. Betul? Macam fatwa daripada Syekh Abdul Muhsin Abbad. Dia kata kalau ada orang tanya dia, kalau pendakwah tu dia dapat jawatan, dia macam mana, dia nak ambil ke tak? Syekh Abbad kata kalau dia tengok maslahah, dia boleh mengubah satu jabatan tu ke atau satu tempat tu, dia boleh ambil. Tapi kalau dia bimbang dan takut dia yang diubah, jangan. Itu yang fiqh daripada sebahagian salaf. 4 imam mazhab tu dia orang tak ambil. Dan kalau kita nak tengok contoh yang terdekat, sebahagian asatizah kita, ada beberapa orang asatizah kita, anda tak mahu sebut nama, tapi anda bagi tahu ini prinsip mereka. Sebenarnya kita kena hormatlah. Sebab dulu memang ada tawaran daripada mufti sebelum ni, memang nak bagi dekat asatizah salafi untuk jadi mufti. Memang layak. Memang ustaz-ustaz kita yang ada ilmu ni memang dia orang lagi layak jadi mufti. Tapi dia orang tolak. Ada beberapa orang asatizah yang ditolak kerana atas dasar prinsip dia. Yang anda ingat antaranya, kalau anda tak salah, antaranya ayat dalam surah Al-Qasas tadi, dan juga perbuatan salah. Tetapi yang asatizah yang kita nak sebut ni, antaranya sebabnya kerana dia pun anak tuan guru juga, bukan calang-calang, anak tuan guru pondok juga, bukan calang-calang. Tapi rupanya dia cerita balik, kerana ayah dia sendiri dah wasiat dekat dia, jangan ambil jawatan daripada pemerintah kalau pemerintahan itu tak laksanakan hukum Islam. Maknanya wara. Jadi kita kena hormat. Sebab ada orang tanya, lah tu kenapa Salafi tak ambil jadi mufti? Kenapa bagi ke Asy'ariyah? Sebab kita kena faham kompleks. Benda tu bukan melibatkan satu pihak, dia melibatkan sistem. Sistem tu pun dah korup lah kan. Kemudian kita nak harapkan seorang individu yang dia boleh berubah hati dia tu bila-bila, dia manusia juga, betul tak? Ustaz kita tu manusia juga. Jangan ingat dia malaikat. Dia pun boleh berubah kan? Sebab itu jangan kita datangkan satu solusi yang mungkin kita tak faham dia punya akibat dia. Sebab memang betul lah, kalau nak ikut level kan, kalau nak ikut ustaz asatizah kita tu memang bukan calang-calang kan.
Hebat. Tapi kita kena hormat prinsip dia. Sebab dia ada prinsip dia. Rupanya bila dia cerita balik, kerana arwah ayah dia sendiri wasiatkan dia jangan ambil jawatan dalam yang berkait dengan iftak lah, mufti dan sebagainya, qadi dan sebagainya, yang ada kaitan dengan pemerintahan, selagi mana pemerintahan itu tak laksanakan hukum Islam. Itu baru betul ikut Islam. Betul-betul warak kan. Ini dia main ikut teradap je. Itu satu pandangan lah. Bukan nak kata terpakai pada semua orang Mungkin ada orang yang dia layak, ambil je lah jawatan. Tapi kalau tanya kita tak balik pada ayat tadi, memang kerosakan tu dah apa? Macam tadi, dah bertingkat-tingkat. Dah barah, susah. Melainkan kita sendiri yang akan terkesan. Wal'iyadzubillah. Sebab tu macam tengok balik, bukan kita tak ada kawan-kawan kita yang ada dalam jabatan-jabatan ni, dia orang sendiri pun cakap, dia orang tak boleh buat apa. Akhir sekali jadi yes man je lah. Cakap lebih kau tak boleh buat apa. Kita tak ada dalam mereka kan. Sebab tu kita boleh cakap. Jadi ala kulli hal, itu antara fitnah dunia lah. Jawatan pemerintahan ni antara fitnah dunia. Wal'iyadzubillah. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Baik, insya-Allah kita sambung kelas kita pada minggu depan. InsyaAllah kita akan sambung membahaskan perumpamaan ini sedikit lagi. Kemudian kita akan masuk perumpamaan yang berikutnya daripada kitab Al-Amthal. Baik. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak. Wassalamu alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.